Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'us rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala an-nadhimu asy-syekh al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fa ya'simul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Wahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Sammaituhu bisullamil munawraki yuqa bihi sama'u ilmil mantiki. Wallaha arju an yakuna khalisa liwajhil karimi laysa qalisa. Wa an yakuna nafi'an lil muqtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Jadi kata Nazim wa ba'du, yakni ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Jadi setelah mana Syekh Nazim kita iaitu Syekh Akhdari rahimahullahu ta'ala sudah selesai pada muqaddimatul kitab. Yang muqaddimah dua muqaddimatul ilm iaitu mabadi asyarah kita dah bahas, dan muqaddimatul kitab. Muqaddimah ini muqaddimah muallif tentang kitab-kitab tertentu. Jadi wa ba'du yakni ba'dal hamdalah basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Fal mantiq. Jadi maka bermula ilmu mantiq itu, yakni ilmu mantiq yang kita telah maklum muhadarah atau pengajian telah lepas kemarin itu. Ilmu yubhasu an ma'lumat ila akhir itu. Lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Apa ni dia cakap ni? Dia kata sebenarnya kalau nak tarkib ibarat semula, fal mantiq nisbatuhu lil janani ay lil qalbi. Jana makna qalb. Yani nisbah ilmu mantiq itu bagi hati. Bagi hati, bukan hati, bagi hati iaitu kena kepada akal lah di sini. Qalb. Tengok jana makna hati ataupun al-aql. Boleh panggil kok. Bagi al-aql. Jadi nisbah ilmu mantiq bagi akal kan nahwi lil lisani. Seperti nisbah nahwu bagi lidah. Ya banding. Apa ni? Sama-sama tepat wajah syabah dia. Sama-sama menjaga. Supaya menjaga daripada berlaku kesilapan. Berarti nahu, kita belajar nahu ni apa? Supaya kita baca baris. Baca baris. Kalau kita tak baca nahu, nanti kita baca baris ikut rasa nak baca. Tapi kalau kita dah baca nahu, serta kita jaga qawaid nahwiyah, jadi kita baca baris pun selamat. Lidah kita tu selamat. Begitu juga mantiq. Jadi kalau kita tak baca mantiq, jaga kita nak memahami, khususnya dalam kitab-kitab ulama, jadi ikut rasa kita nak faham. Faham sendiri tak? Tapi setelah mana kita baca mantiq, kita meraihkan ilmu qawaid mantiq, jadi pahaman kita tu tak selamat daripada kesilapan. Jadi sama-sama jaga. ilmu mantik dengan ilmu nahwu, dua-dua ilmu ni sama-sama nak jaga daripada kesilapan.
Nahu ni jaga kesilapan lidah. Mantik jaga kesilapan akal. Jadi sama pentinglah dua ni. Kalau kita banding dua ni sama. Dua ni kita kata mantik dengan nahu ni artinya sama setaraf. Bukan kita kata nahu tinggi dan mantik. Tak. Kalau kita tengok banding di sini mengikut musannaf kita setaraf. Sama alat untuk nak menjagakan daripada kesilapan. Jadi dua-dua ni ilmu alat. Sekiranya kita kata bid'ah mantik, nahu pun bid'ah juga. Apalah kita kata sekiranya kalau kita tahu mantik tu bid'ah dalalah, nahu pun sama. Sebab ia sama-sama ilmu alat. Tapi kita kata kenapanya ditaksiskan mantik dan tidak nahu, mananya dalil tak ada juga. Maka taksis mantik bid'ah dalalah, nahu tidak, itu taksis hawa nafsu. Sebab nafsu tak setuju. Itu masalah. Faya'simu. Ni. Mantik. Lidiana yang maka menjaga. Faya'sim. Yahfaz makna dia. Yahfaz. Ya'simu na yahfazu. Faya'simul afkara. Maka menjagalah ia mantik. Mana isnad majazi lah di sini. Jadi Allah Ta'ala menjaga sebenarnya bukan mantik. Menjagalah ia al-afkara, yakni akan segala fikir kita. Dah. An ghayyi. Ghayyi ni makna apa? Makna sesat asal dia. Ghayyi makna sesat. Al khata makna kesilapan. Dia panggil idafah. Idafah ghayyi kepada khata panggil idafah am lil khas. Oleh kerana ghayyi itu am. Sesat ni kadang-kala dengan sebab sengaja. Kadang-kala dengan sebab tersilap. Sesat ni. Kita kata sesat Yang ni sesat dalam fahaman lah. Kadang-kadang dengan sengaja. Sengaja. Tak mau turut. Kadang-kadang dengan kesilapan silap. Jadi tersilap. Jadi idafa'an ataupun khata saja. Tidak. Sebut kata khata, keluarnya sengaja. Jadi nak jagakan daripada sesat bagi kesilapan. Sesat. Nak jaga. Wa andakiki. Wa andakikil fahmi yakshiful ghita. Wa andaki, yakni dakikil fahmi idafat sifat kepada mausuh. Makna al-fahmu dakik. Jadi mantik juga dapat boleh kita ni dapat faham cara dalam. Fahmu dakik. Yakshif. Yang nama menyatalah ia ilmu. Yakshif maknanya yakshiful ghita an dakikil fahmi. Artinya an di situ tu takluk belakang. Yakshif takluk di belakang. Jadi yakshif mana menyatalah ia mantik al ghita. Apa al ghita? Yani sitr yang sitr makna yang apa? Ghita ni makna sitr makna dinding. Asal dia dinding. Maksud dinding makna hak sekat-sekat, hak susah dipaham tu. Kita kata hak payah nak faham tu. Andaki kil fahmi, daripada apa? Fahmu daki, daripada faham dalam, faham yang mendalami. Jadi nak ayat katanya ilmu mantik ni boleh menolong kita untuk faham dalam, cara mendalami dalam, khususnya dalam ilmu, lebih lagi ilmu kalam, ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah kita, ilmu usulul fiqh kita katanya, ilmu bayan. Jadi kalau tu mengikut kitab kita yang telah balik dulu, kitab apa? Risalah mantik soal jawab bagi Syekh Hasif Fadani, makna mukaddimah dia dah. Jadi sulam untuk fahamnya apa? Tauhid dan juga bayan dalam mukaddimah dia dah. Artinya kalau kita dah faham mantik, jadi kita belajar ilmu tauhid, ilmu usul fiqh, ilmu bayan, jadi boleh faham cara mendalami. Jadi alat besar lah. Kalau kira ni alat besar. Wahaka. Jadi mula ini. Wahaka. Isi fi'i. Haka makna ismu fi'lin dengan makna khuz. Ambil olehmu. Ambillah olehmu musannaf. Telah mana dia cerita katanya mantik ni dapat menjagakan daripada kesilapan pada pemikiran dan juga boleh menurung untuk faham cara dalam. Fahaka, maka ambillah olehmu. Haka makna khuz.
ayyuhat talabah. Wahai penuntut. Min usulihi. Daripada usulnya, yakni usul mantik. Qawaidah. Jadi, khudz qawaidah min usulihi. Mana dah? Ambillah akan kaedah-kaedah daripada usulnya. Yang ni bagi usul mantik. Berarti kita kena belajarlah kaedah usul ni mana qawaid. Usul mana yang humi-humi bagi mantik. Tajma' himpunlah. Tajma' himpunlah ia qawaid. Ia klik ada qawaid min fununihi daripada ilmunya, ilmu mantik. Fawaida akan beberapa faedah. Jadi kaedah ataupun qawaid ni boleh kita ambil beberapa faedah daripada kaedah-kaedah. Jadi dalam kitab dia ni, dia himpunkan beberapa kaedah. Ambillah makna khitab. Ya khitab kepada penuntut kitab dia ni. Samaituhu, aku menama akannya. Jadi aku menama akan apa? Nyo klik kepada mana ni? Makna kata klik kepada at-ta'lif. Karangan lah. Klik kepada karangan dia ni lah. Yang ada dalam zihin dia tu. At-ta'lif yang dipahami yang ada dalam zihin musannif. Dalam otak kepala musannif tu. Bisulami munawraq. Sulam makna apa? Tangga asal dia. Sulam makna tangga. Munawraq makna yang dihiaskan. Yang dihiaskan dengan apa? Dengan permata. Munawraq. Makna tangganya baik. Berarti dia nama sesuai lah kitab dia ni. Kitab dia ni Musannif Syekh Akhdari namakan dia sesuai dengan benda di dalam. Kerana apa? Kerana setelah mana kita dah faham kitab dia ni, boleh kita nak buka kitab lain. Kitab mantik yang lain tu. Jadi tak payahlah mana tak payah sangat untuk nak faham kitab mantik yang lain. Jadi tangga semua. Tangga untuk naik kepada tingkat yang lebih tinggi pada ni. Sulam Munawraq nama kitab dia. Yurqa. Yurqa makna yus'ad, makna dinaik. Dinaik dengannya, dengan ini taklif, dengan ini karangan. Sama ilmil mantik. Oh, ya banding. Sama ada langit. Idafat apa? Idafat musyabbah kepada musyabbah bih. Idafat musyabbah, mana musyabbah? Idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Jadi ai ilmil mantik alladhi huwa kas-sama'. Ya saya dah. Ilmu mantik yang seperti langit. Ya banding. Kenapa waktu boleh kata ya bang idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Mana musyabbah bih? Musyabbah bih sama. Musyabbah mana musyabbah? Ilmu mantik. Kita jangan bayangkan ilmu mantik. Jadi asal dia ilmu mantik kas-sama'. Ilmu mantik seperti langit. Berarti sebelum kaf tu panggil musyabbah. Lek belakang kaf tu adat dia panggil musyabbah bih. Mana tepat supanya? Yang ni firrif'ah wasyaraf. Pada tinggi dan mulia. Oh, nak yang mantik ni bukan ilmu dicela, mulia. Mantik mana dicela? Hak tu kena cakap banyaklah. Adapun mantik dalam ni yang kita belajar ni, musullam ni, ini tidak khilaf ni. Sebab dah proses, dah buang dah. Dah buang dah. Daripada kesilapan, ada kesesatan falasifah dan juga ahli Yunan dulu. Jadi nak banding dia. Oh, jadi dapat seolah kata boleh tinggi lagi mantik. Boleh ilmu mantik yang lain boleh. Artinya boleh juga kita katanya as-sama' di situ. Ulama tangguh kata sama' dalam dia ni dengan mana? Kutubul mutawwalah. Jadi kitab dia ni boleh angkat tarah, boleh naik kepada kitab yang besar-besar. Seperti kita kata kitab Syamsiah. Oh, Syamsiah ni Najmuddin Katibi. Tengah ulama dibilangkan kitab Syamsiah ni kitab bukan muntahin. Hak tu bagi mereka yang dululah. Kita sekarang tak boleh panggil dah tu. Kena panggil muntahin.
Dulu mereka dibilang mubtadi'in. Syamsiah tu. Oh. Lepas tu kita tengok dunia sekarang, mana yang belajar kitab Syamsiah. Nak cari sulam ni susah dah. Isawuji cukup. Lepas tu segala syarah bagi kedua. Syarah sulam, lepas tu syarah Isawuji cukup. Bagi kita untuk nak faham ilmu. Bagi nak mendalam boleh lah. Syamsiah, segala syuruh Syamsiah. Naik pula syarah mukhtasar bagi Imam Sanusi. Imam Sanusi ada mantik dia. Mukhtasar dia. Lepas tu syarah mukhtasar Ibn Arafah dia. Ada 2 buah mantik bagi Imam Sanusi. Tu kitab sampai kat tinggi lah. Lepas tu yang lebih lagi kita muntahi nu kitab nu. Kitab Syarah Ibn Sina, kitab Ibn Razi, nu kitab yang yang khilaf ulama tentang belajar dia tu. Tu. Jadi cukup lah. Jadi kitab dia ni sebagai tangga untuk nak memahami kitab mantik hak lebih tinggi lagi. Wallaha arju. InsyaAllah kita habis mukadimah, kita akan masuk dalam papan kita ni. Yang ni bangkai mukadimah, tak masuk lagi. Wallaha arju. Dan akan Allah Ta'ala aku harap an yakuna, bahawa adalah ia taklif. Ini karangan ni. Khalisa. Apa khalisa? Ay khalisa minar riya. Wa hubbus syuhrah. Wa mahmadah. Mana bersih, yakni bersih pada riak. Yakni bersih daripada suka kepada kemasyhuran. Bersih daripada suka yang dipuji. Tak sih, tak mau. Ini musannif kita ni tak mau itu. Musannif kita tak mau orang puji-puji dia. Tak mau deh mana masyhur. Ya ikhlas semata kerana Allah. Liwajhil karim. Kerana zatnya subhanahu wa ta'ala. Wajhi itu makna zat tu, bukan makna muka tu. Makna muka pula jadi. Zat. Zatnya yang mulia. Al-karim, al-mu'ti ala dawam. Makna dia. Al-karim makna al-mu'ti ala dawam. Sentiasa memberi. Tuhan ni sentiasa memberi, tidak putus-putus. Beri terus kepada hamba dia. Hamba mana yang kehendak ia memberi. Beri terus. Tak kira apa saja. Laika qalisa. Ai qalisa makna nakisa. Tidaklah ia taklif. Qalisa ai nakisa, tidak kurang. Tidak kurang. Yang ini tidak kurang minas sawab wal ajr. Mana tidak kurang daripada pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhanlah yang memberi, tak kurang pahala. Mana tidak putus-putus. Ini sebagai mukadimah. Wa an yakuna, dan wa an yakuni atas pada an yakuna khalisan. Dan aku harap akan Allah Taala bahawa adalah ia hazat taklif nafi'an, memberi nafaatlah ia lil mubtadi, bagi yang mula-mula belajar. Bagi yang mula belajar. Siapa muqtadi? Muqtadi kita katanya iaitulah allazi akhadha fit ta'lim wa lam yaqdir ala tasawwuril masaili. Itu makna ta'lim. Allazi akhadha berarti yang mulai. Akhadha makna mula. Fit ta'lim, yang mula pada belajar, wa lam yaqdir, padahal tidak kuasa lah ia seorang tadi itu ala tasawwuril masaili, atas nak tasawur masalah. Itu panggil mubtadi. Allazi akhadha fit ta'limi, makna yang mulai ia pada belajar, walam yaqdir, padahal tidak kuasalah ia ala tasawwuril masaili, di atas tasawur akan masalah-masalah. Ia tak cerita apa dia belajar ya. Itu mubtadi. Jadi mubtadi itu makna dia. Jadi kita yang mulai belajar satu ilmu dikatakan mubtadi. Sebab kita sebelum belajar tak tasawur apa mantik. Apa bahasa ni? Jadi kita tak terlintas. Setelah mana belajar, oh alhamdulillah. Jadi kita dah tasawur. Lepas tu naik pula kepada mutawassiti. Naik terus kepada muntahi. Bihi, dengannya. Yang ni dengan apa? Dengan hazat taklif. Dengan ini karangan sulam ni. Ilal mutawwalati, kepada buku-buku yang besar. Yah tadi. Apa yah tadi? Yatawassalu, membawa. Jadi bihi dengan mantik ni yatawassalu ilal mutawwalati.
Jadi membawalah ia hadza ta'lif ilal mutawwalati, kepada kitab-kitab yang besar. Habis tu kita katanya kebanyakan ulama kalau kita baca sirah dia selepas pada muallif kita meninggal ni, jadi ulama yang selepas muallif ni biasanya mulai mantik dengan sulam semua. Kalau kita baca sejarah Ibn Bajuri, Ahmad Ibn Huri, Syekh Dusuki, kita kata Syekh Hasan Attar, banyaklah. Masyayikh. Daripada tanah Syam pun baik, tanah Mesir pun, tanah Hijaz pun baik, biasanya mulai dengan sulam semua. Tanah Hijaz kita kata Mekah Madinah, kita kata tanah Syam, kita kata Suria, Ordon tu, tanah Mesir kita katanya mulai dengan sulam semua. Nak yang katanya barakah. Lepas tu lah mereka naik terus kepada kitab lain. Alhamdulillah, kita naik pula. Faslun fi jawazil istiqali libih. Ini satu fasal pada menyatakan harus belajar dengan hadzal fan, yakni ilmu mantik. Tajuk ni, kepala tajuk macam tu. Tapi musannif kita buat khilaf, pendapat khilafiyah. Yang khilaf di antara ulama. Tapi musannif kita buat pendapat sebagai khulasah. Ulama sebelum dia tentang belajar ilmu mantik ni tubik 3 pendapat. Jadi ulama sebelum Syekh Akhdari ni dia khilaf panjang. Hingga sampai masa ini jadi khulasanya 3 pendapat. Mana musannif kita kata wal khulfu fi jawazil istiqali bihi ala salasatin aqwali. Wal khulfu yakni ikhtilaf, dan berselisihan yakni selisih di antara ulama fi jawazi, pada mengharuskan al-ishtighali bihi. Al-ishtighal makna belajar, bihi ishtighal ni setengah ulama je tafsir ishtighal ni sama ada belajar, sama ada mengajar, makna bergaduh-gaduh, berpeken dengan dia. Tak kira lah kita mengaji, kita mutalaah, kita mengajar, apa dah? Ataupun kita taklif, masuk semua istighfar tu. Jadi kita nak taklif, kita nak taklif, kita nak dobit, kita nak belajar, kita nak mutalaah, kita nak baca, masuk lagi mual istighfar. Bihi klik pada mantik. Ala salasatin, mana jarin berlakulah ia. Al-khulfu tu makna mubtada, ta'alluq mahzuf ala tu jadi khabar. Berlakulah ia ala salasatin, atas 3 akwali. You kena baca kita dah. Ya, kalau kira nak baca salah satu akwalin. Jadi kalau baca salah satin akwali. Salah satin baca dengan tanwin. Salah satin. Lepas tu akwali tu ada di apa? Badah. Ada. Tapi kalau kita tengok betul-betul ala salah sati akwalin. Gitu lah. Ala sati akwa, tapi kedua bahagiannya mana? Ala satin. Kena baca bagi dua situ. Atas 3. Mana 3? Akwalin. Badah. Jadi badah. Ada badah bagi salah satin. Beberapa kaul. Jadi akwalin itu badah daripada salah sah. Kalau baca begitu. Kalau kita baca salah sati akwalin jadi idhofah pula. Jadi kalau tu nazam betulnya bihi ala salah satin akwali. Jadi baca dengan mutaf'ilun. Habis tu kenapa kita kata baca tu? Kerana nak witu nazam dia. Nazam dia ni taf'ilah dia baharajat. Bagi kita belajar dah ilmu arud, ada satu bar daripada bahar ilmu arud tu panggil baharajat. Taf'ilah dia apa? Mustaf'ilun. Tapi kalau kita tahu bihi ala mustaf'ilun, salah satin mustaf'ilun, akwali mustaf'i, boleh situ. Kalau kita baca tu di pundah taf'ilah. Ali salah satin akwali dia dah. Jadi akwali badah pada salah satin. Jadi khilaf pada khususnya kalau kita sekarang kita belajar dan mengajar atas 3 pendapat. 3 pendapat. Fabnu Salahi wan Nawawi harrama. Ni bagi orang yang kita katanya bagi orang yang betul-betul tak semau mantik, dia ambil lagi ni buat hujah ni.
Harrama, mengharamlah kedua, oleh kedua, yakni Ibn Salah. Ibn Salah ni kita katanya ulama masa mana kita kata? Ibn Salah ni kita katanya iaitu ulama mana kurung 7. Dia meninggal pada tahun 643. Kurung tahun tarikh wafat dia tu. Ulama ia meninggal di Dimash, Syam, ulama Syam. Ulama hadis, masyhur lah lemada hadis. Bagi lemada apa ilmu ulumul hadis. Kitab muqaddimah dia tu masyhur, kitab muqaddimah, panggil muqaddimah Ibnu Salah. Daripada muqaddimah Ibnu Salah itulah turun tu mari penuh kitab apa ulumul Quran, ulumul hadis yang kita belajar sekarang tu. Jadi mulai pada dia lah yang jadi tartib, jadi bab. Ibnu Salah tu. Wan Nawawi baca panjang. Wan Nawawi. Baca dengan mat itu. Nawawi nisbah kepada kampung Nawa. Jadi ia baca Nawawi. Nasab di situ tu ya paling min ghairi qiyas. Kalau nak qiyasnya kena baca Nawawi. Nawawi. Nisbah. Jadi tukar wa tu jadi wa, lepas tu boh ya nisbah lelaki. Nawawi. Tapi wa Nawawi. Min ghairi qiyas. Ni keluar dari qiyas. Jadi Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Syarah An-Nawawi. Meninggal pada tahun 676. Lebih kurang ya. Jadi masa Ibn Salah ni, jadi masa kurung yang ke-7 kedua. Ulama kurung yang ke-7 kedua. Harrama, apa makna harrama? Mengharamlah kedua. Jadi dua ulama ni haram kedua. Jadi kalau mari turut belakang pada dua ulama ni, kita katanya Ibn Sayyuti. Ibn Sayyuti pun haram juga. Ada kitab yang nama Al-Qaulul Masyrik fi Tahrimil Mantiq. Kitab Ibn Sayyuti. Tu Ibn Sayyuti khah. Ada pun Ibn Salah dia ada fatwa dia. Ada ditanya Ibn Salah ni macam mana dah belajar mantik. Maka dia kata mantik ni madkhal syar. Oleh kerana apa? Ya madkhal falsafah. Maka falsafah tu syar. Berarti mantik ni syar. Maka dibilang dia mantik ni tak pedah. Tapi kalau kita kira kak, seorang ada dia dikajikan sejarah Ibn Salah pada awal dia tu, dia nak belajar sebenar dengan Ibnu Kamal Al-Musli, tak ingat guru dia. Apabila nak mengaji tu, dia mengaji dengan guru dia tu, jadi dia ni Ibn Salah ni seolah kata susah nak faham mantik daripada guru dia. Apabila guru dia tengok Ibn Salah ni, jadi payah nak ambil ilmu pada dia, maka guru dia kata macam mana? Hei Ibn Salah, awak ni tak patut belajar. Awak ni tak patut belajar mantik. Payah terima daya Maulana. Ada lagi kitab. Kenapa? Kenapa hei guruku? Oh, ya tak, awak ni sebenarnya awak ni faqih, muhaddis. Masa tu dia belajar tu dia dah alim dah, masyhur dah. Di si orang awam kata dia faqih dan juga muhaddis. Awak ni dikenakan orang faqih dan juga muhaddis. Dan juga mantik ni dikenakan orang awam katanya ilmu yang tak elok. Jadi ilmu untuk falsafah. Dan juga ilmu ni juga sebagai alat untuk merosakkan akidah. Takut orang awam faham kata ni awak daripada awak ni faqih, takut dipaham katanya awak ni sebagai merosakkan akidah mereka. Maka dia tinggal. Pada awal Ibn Salah ni nak belajar. Tapi masalah istiadat, persiapan akal dia ni nak terima tak boleh daripada guru dia Al-Kamal Al-Musli. Maka guru dia tengok, oh, Ibn Salah ni tak, seorang murid dia tak boleh terima ilmu mantik, maka dia nasihat. Tak saya merugikan masa. Awak ni faqih, muhaddis. Maka selepas pada itulah ditanya kat orang, katanya bagaimana nak belajar mantik? Maka dia jawab tadilah, dia haram. Makna kata tak patut sebab madakah syar. Maka di situlah ulama katanya Ibn Salah kata haram. Adapun Imam Nawawi tak ada sumber, tak ada rujukan. Tak ada rujukan khas yang mana Imam Nawawi mengharamkan.
Cuma dia ambil daripada ni, semua ulama belakang ni dia ambil daripada Syekh Akhdari. Jadi ulama Siqah dengan Syekh Akhdari katanya Imam Nawawi pun haram. Tapi marajih yang tertentu tidak ditemu. Tak bertemu. Oleh orang bahis belakang ni tak bertemu. Kata ambil dari mana, kita apa, tak bertemu. Jadi itu pada awal dia. Ini kita katanya asbab. Kita kata Ibnu Salah. Wa qala qaumun yambari an yu'lama, dan berkatalah oleh satu kaum yang bagi, dia kata apa? Segia bahawa dipelajari. Bahawa diketahui, makna dipelajari, kena mengaji. Siapa ni kaumun? Iaitu setengah daripadanya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali ni meninggal pada tahun 505. Berarti dia ni dulu pada Ibnu Salah dan Nawawi. Tertib kan, kalau itu tertib ke tahun wafat tu, jadi Imam Ghazali ni lebih dulu daripada dua orang ulama tadi, iaitu Ibnu Salah dan Nawawi. Apa dia kata? Yang bagi segia. Segia di sini, ibarat segia ni paling kurang mustahab, sunat. Kadang-kadang naik kepada tahap fardu kifayah. Kalimah yang bagi segia ayyuk lama, bahawa dipelajari. Artinya ini makna kalimah yang bagi, makna menggalak. Menggalak ni kadang-kadang sampai tahap makna paling kurang sunat. Ataupun fardu kifayah. Kalau fardu ain tidaklah. Fardu ni ibarat lain, makna yang bagi ni fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Makna satu golongan seorang cukup memadai. Seorang ni cukup memadai. Jadi kita katanya jadi nak ajak katanya apa? Imam Ghazali ni ia ada ibarat yang masyhur. Ibarat dia man la ma'rifata lahu bil mantiq la yusaqu bi ilmihi. Seperti mana lagi kita apa? Risalah mantiq bagi Syekh Hasif Adani. Jadi ibarat perkataan Imam Ghazali ni dalam kitab apa? Dalam kitab Mustasfa, ibarat kitab ni. Dalam kitab usul fiqh dia tu. Jadi kitab usul fiqh besar, kitab Mustasfa ada sebuah di belakang tu. Besar Jadi muqaddimah usul fiqh tu yang mantik dulu dari awal tu. Lebih kurang 1/4 kitab tu, mana mula-mula tu mantik. Maka dia cakaplah ibarat ni, man la ma'rifata lahu bil mantik. Barang siapa tidak kenal baginya dengan mantik, la yusaqu bi ilmihi, tidak jenis siqah, tidak siqah lah. Tidak disikah dengan ilmunya, tidak dipercayai dengan ilmunya. Maka kalau kita tengok, kalau bagi kita yang suka kaji, suka perhatian, kebanyakan kitab, tak kira di bidang ilmu apa saja, khusus dalam jalanan kita ahli sunnah wal jamaah, al-syairah maturiyah, ikut dalam bidang ilmu apa saja, kita tengok karangan selepas pada Imam Ghazali dan juga karangan sebelum Imam Ghazali tak sama. Kalau kita tengok karangan selepas Imam Ghazali ni susah nak faham, jadi halusi cakap. Kenapa? Kerana mereka terpengaruh dengan ibarat Imam Ghazali ni. Man la ma'rifatal bil mantiq la yusaku bi ilmihi. Jadi ulama sangat penting mantiq. Walaupun kerana nahu seperti Ibn Hisham, kitab dia Syuzu, Qatrun Nada, Adul Masalik, Munil Labib, mantiq tu ada tu. Susunan dia tu. Kalau kita tak kerti mantiq, jadi kita faham toh. Kalau kita kerti mantiq, kita Ibn Hisham masya-Allah dalam. Kita apa lagi? Itu kita tak Ibn Hisham. Kita karangan Imam Razi. Tu tak nak faham, tu bahrun. Dalam ilmu akal. Karangan siapa lagi kita kata? Tu kita kata, nah kita fake. Imam Nawawi sendiri kita kata. Imam Nawawi sendiri tu walaupun dia haram mantik, tapi dia sendiri tu kalau tak ada mantik daripada macam mana nak takrif dalam kitab Minhaj dia tu. Kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin tu. Kitab yang semua belajar kitab dia. Sadah Syafi'iyah. Segala syurah banyak. Berarti kitab dia tu lengkap. Kalau kita nak banding dengan sebelum Imam Ghazali. Adapun sebelum Imam Ghazali ni, ya kitab dia tak
tak tertib, jadi tak tersusun, tak seperti mana masa selepas dari Imam Ghazali. Itu ilmu rahsia. Jadi perkataan Imam Ghazali yang dipengaruhi semua ulama di dalam semua bidang. Lebih-lebih lagi dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perkataan ini nampak je pendek tapi habis semua ulama dah faham. Dalam kitab-kitab. Lebih lagi ulama yang medali mantik ni, tu tak kena cakap lah. Tu terus jadi mempertahankan mantik. Wa qaulatul masyhuratus sahihah. Wa qaulatu dan perkataan yang masyhur lagi pun as-sahihah, hak sahih. Hak sahih ni jawazuhu harus boleh, tak mengapa, tapi ya kait likamilil qarihah, bagi yang sempurna akal. Qarihah mana fitnah, mana bijak, bagi yang cerdik. Maka bagi kalau kita tengok perkataan Syekh Sulam ni, Fabnu Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumu yang bagi an yu'lama wa qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Ni dua bait ni kalau tengok Syarah Syurah, jadi Syekh Akhdari dia cakap tentang mantik yang campur dengan sesat falasifah. Betul. Khilaf tiga pendapat ni bukan mutlakul mantik, bukan semata-mata mantik. Nampak tak? Jadi yang khilaf tiga pendapat ni mantik al-mukhtalik, yang campur bikufriyatil falasifah, dengan kekufuran falasifah. Tu baik tiga pendapat. Sampai tu kalau kita tengok lafaz tapi ya qaulatul qarihah ni kena siapa ni? Iaitu kena kepada Imam As-Subki. Imam As-Subki rahimahullahu taala. Jadi Imam As-Subki jadi Imam Subki Taqiyuddin Subki. Jadi kita kata pia nama dia Taqiyuddin As-Subki, mati pada tahun 756. Dia ada fatwa dia, fatwa Subki. Ditanya. Ni mau tanya mantik, macam mana belajar mantik, seperti mana ditanya Ibnu Salah. Dia katanya kita ni terlebih dahulu kita mendahului Al-Quran dan Sunnah. Dia kata. Dia kata kita. Dia kata kita ni mendahulu Quran dan Sunnah. Mendahulu. Tapi dia kata kalau guru tu guru ngajar mantik tu yang akidahnya sahih, berarti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ataupun bukan Ahlussunnah tapi tidak merosakkan akidah. Ni dipahami ibarat Imam Subki dalam fatwa dia. Maka harus belajar. Mantik mana? Mantik hak campur dengan kekufuran falasifah. Artinya kalau kita nak contoh, kita kata kita ambil sebuah kitab mantik Syekh Ibn Sina. Contoh. Tapi guru yang mengajar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau turut pandangan Ibn Subki, okey, boleh belajar. Walaupun dalam kitab tu ada tepat sesat falasifah, tapi kerana guru Ahlussunnah, dia boleh proses. Dia boleh menjelas, kata ini sesat, ini betul, ini sesat. Ataupun boleh ikut guru yang lain tapi tidak merosak akidah, tak apa. Tu dia tak boleh. Kenapa dia tahu? Kerana mantik ni ilmu baik, ilmu yang banyak manfaat. Dia kata barang siapa kata mantik haram, maka mereka itu tidak gerti mana halal mana haram. Siapa kata? Imam Subki. Artinya pandangan Ibn Subki ni menengah. Dia muqayyadah bagi orang dah faham kitab wa sunnah dan juga akidah tu salim, boleh nak belajar. Lepas tu guru pula ahli sunnah wal jamaah. Pagi kita cakap pula tanah Melayu kita kata tanah Melayu ni kita kata boleh kata 99%, nak kata 1% tu teruk dak 99 yang duk ambil peduli mantik iaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak kira mana-mana Indonesia, Malaysia, tani perbaik kita katanya ahli sunnah. Kalau mujassimah musyabbihah tak berdiri dari awal lagi mantik. Kita tak nak belajar mantik daripada guru mujassimah. Dia tak mengajar dah. Nanti dia marah kita. Mantik ni bid'ah, dolah dan sebagainya. Mana kata
yang ambil peduli dengan mantik, kita katanya boleh kata 99% ulama ahli sunnah wal jamaah. Daripada babo-babo, kiai-kiai, ustaz-ustaz, kita kata ahli sunnah wal jamaah. Kalau mujassimah, musyabbihah tak peduli dari Allah lagi. Bahkan mereka, setengah pada mereka dia dituduh sahabat tak pandai, tak guna mantik. Nabi tak ajar mantik dan sebagainya. Dia bilang haram. Jadi tak kisahlah kalau kita nak belajar mantik di tanah Melayu ni, kita katanya tak pelik lah. Kalau turut fatwa Imam Subki boleh, sebab guru ahli sunnah wal jamaah. Takut-takut kalau ada pun juga boleh juga lain pada ahli sunnah, liberal. Liberal saya kata kalau ada pun ada. Orang yang bawa pemikiran liberal, sekularisme, mengajar mantik. Tapi bahaya juga tu. Kalau kita belajar sama dia, nanti kita akan turut pemikiran dia. Tapi saya katanya ada tapi tak sangat. Tapi kalau mujassimah boleh kata kalau ada pun ada juga. Oleh kerana mereka ni lah yang membid'ahkan. Jadi tak kisahlah tempat kita tanah Melayu ni, ulama yang banyaknya ahli sunnah. Boleh kita nak belajar. Walaupun mantik bercampur dengan kekufuran falasifah, oleh kerana guru tu akan membetul. Contoh kita kata, bolehlah kita katanya kita temu satu orang guru dan hendak membaca kitab mantik Ibnu Sina, boleh kita kata iklan. Sekarang kan dalam Facebook, dalam iklan akan mulai baca kitab Isyarat wa Tanbihat Qismul Mantik, kita kata. Bagi Syekh Ibnu Sina, tuan guru, tak apa tuan guru. Okey, bolehlah kita belajar. Apa? Walaupun mantik dalam Ibnu Sina tu ada kesilapan yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita boleh belajar dengan guru Ahlussunnah. Kita belajar terus, boleh. Bahkan kalau mengikut perkataan Imam Ghazali yang bagi, bolehlah. Mumarisis sunnati, mumarisi mana membiasakan dengan sunnah. Jadi orang yang tidak tinggalkan sunnah, wal kitabi, dan kitab. Bagi mereka yang sempurna akal, maknanya yang akidah dah sahih, dan juga mereka yang tidak tinggal sunnah dan kitab, boleh belajar bagi mereka ni. La yahtadi bihi ila sawabi. Menunjuklah dengan mantik saat itu kepada sawab. Berartinya bagi mereka yang dah akidah dah salimah, selamat, dah kita dah belajar dah ahli sunnah wal jamaah, dan juga kita ni tidak tinggal kitab dan sunnah, boleh kita belajar. Mantik mana? Yang bercampur dengan kufri falasifah. Supaya apa? Supaya boleh mempertahankan akidah kita lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Sebab kita tahu, di sini tempat dia main-main. Jadi kita boleh tahu. Jadi kita boleh tolak. Tapi bagi yang mulai tak patut. Bagi yang mulai nak belajar memantik tak patut. Bahkan diharam. Takut apa? Takut rusak akidahnya. Bila kamari kita naik, kita mulailah. Alhamdulillah, kita akan mulai masuk apa? Masuk apa ni? Masuk tajuk. Habis. Sebagai apa? Sebagai muqaddimah. Oleh kerana kita kata apa dah? Kita mantik ni, kita kata dengan cara kesuluhannya, kita katanya pertama kali ia ada mabadi dia, panggil muqaddimah dia. Maka setengah muqaddimah dia mabadi asyarah. Yang keduanya kita katanya masalah hukum. Belajar saat ni kita dah belajar. Satu lagi yang ketiga ni. Yang ketiga ni sebagai muqaddimah mantik. Panggil permulaan. Iaitulah faslun fi anwa'i ilmil hadisi. Mula masuk. Kita masuk sikit, lepas tu kita surai dah. Kemudian kita akan masuknya. Ini satu fasal pada pembahagian ilmu hadis. Ilmu hadis ini ilmu makhluk, iaitu ilmu manusia. Oleh kerana kalau kita sebut pada tajuk ilmu hadis di sini, nak keluar tu ilmu qadim. Oleh kerana ilmu Allah Ta'ala tidak pembahagian, tidak bagi-bagi. Faham tak? Ilmu Allah Ta'ala tak ada bagi. Faham tak?
ilmu dah. Mana tak ada bagi. Ada pun ilmu manusia bagi. Apa tak? Jadi buat orang di sini, buat orang datang nak ikhra, nak keluar tubik ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana bahasa ilmu mantik ni bukan bahasan ilmu qadim. Ilmu qadim ni bahas ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Jadi ilmu ni tak ada bahas ilmu usuluddin. Dah. Kata musannif rahimahullahu taala, ilmu hadis ni idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Dah. Idrak. Dah. Idraku mufradin tasawwuran ulim. Mana dapat akan mufrad, akan makna mufrad. Mufrad di sini makna kata malais, makna dia apa? Mufrad di sini bukan murakkab. Muqabil bagi murakkab. Tasawwuran ulim, mana ulima tasawwur. Mana diketahui akan tasawwur ataupun summiya, dinamakan tasawwur. Makna itu. Mana kita dapatkan mufrad ni dinamakan dia tasawwur. Istilah. Mustalah tasawwur, supaya kita kata kita dapatkan apa? Kita dapat makna apa? Makna alis isim. Nampak tak? Isim. Makna isim ni makna apa? Kalimatun dalat ila akhiri. Itu tasawwur tu. Kita dapat makna insan. Insan. Kita dapat makna insan. Jadi insan di sini makna apa? Hayawan natik. Jadi hayawan natik ni tasawur. Deh. Hayawan natik mana? Tasawur. Aja. Wadar kun nisbatin, dan kita dapat pula nisbah. Apa? Nisbah hukmiyah. Bitasdiqin wusim. Mana wusima, mana ulima juga. Dinamakan dengan tasdiq. Lagu mana kita buat belajar. Jadi ilmu hadis ni ada dua. Kita katanya ilmu hadis, al-ilmu al-hadis. Al-ilmu al-hadis. Berarti hadis ni nak keluar tu baik ilmu qadim. Ada dua. Ada tasawur, ada tasdiq. Tasawur ni makna apa? Idrak. Makna dia idrak maknal mufrad. Apa makna? Ni idrak. Idrak wuqu'un nisbah. Wuqu'un nisbah kalamiyah. Idrak wuku' nisbah kalamiah. Wuku' nisbah ni seperti mana kita sebut dulu, nak panggil nisbah kena ada dua. Ya itulah paling kurangnya kita ada nisbah ni maudhu' dengan mahmul. Ataupun dalam ilmu nahwu juga mubtada khabar maksud sama ni. Mubtada khabar ataupun fa'il. Jumlah kan? Jadi ala kulli hal kita ambil ni. Ni istilah mantik, ada pun istilah nahwu. Ni tak apalah. Dalam bahasa nahwu. Cuma kita nak faham, kita banding boleh. Ilmu manusia ruaniyah. Tak kira kalau kita cakap cara sebut kata insan, ilmu bagi insan ni ruaniyah. Insan kita katanya ilmu yang ruaniyah. Ni. Ilmu ruaniyah. Tak kira insan tu alim, jahil, budak. Yang tua, yang muda. Apa lagi? Yang kita kata yang kita katanya asal dia makam manusia ada dua ni. Tasawur, tasdik. Oleh kerana apa? Oleh kerana tasawur ni kadang-kadang kita tasawur dengan tak apa, tanpa belajar. Dia panggil daruri. Makna tidak berhajat kepada fikir panjang. Kau ni nazar. Lepas tu kalau kita berhajat kepada belajar dan fikir, panggil nazari. Sama juga tasdik. Tasdik pun sama. Ada daruri, ada nazari. Ada dua. Jadi daruri mana?
barang yang tidak berhajat. Ma barang yang tidak malam yahtaj ila fikrin. Ni ma yahtaj ila fikrin wastidlal. Jadi apa dah? Daruri. Seperti kita dapat makna pemenak alma ni tak nak air. Tak nak, tak ada lah sebab ia daruri. Semua lapisan manusia faham. Air cukup. Budak pun faham. Jadi benda daruri tak ada la yu'arraf, tak boleh nak tak ada. Tak ada dah. Dan daruri. Apa? Alma, nasi. Aruz. Nasi, aruz. Nasi ni semua faham. Nasi. Okey. Ni sama ada budak ke tua ke, orang alim, orang jahil ke, nak lapisan manusia buat nasi. Maka tidak boleh ditakrif. Nasi air ni tak payah takrif. Yang hak ni masalah ni. Mubtada aja dah. Apa pula mubtada? Ni susah. Hadis sahih, apa pula hadis sahih? Hadis sahih. Sudah apa hadis sahih? Jensun, apa pula jensun? Maka inilah berhajat kada kita belajar ni. Ini tempat beza manusia. Ini tak beza ni di antara manusia, semua sama. Kalau kita tilik mata-mata ilmu ni sebelah ni, semua manusia sama. Tapi tempat beza manusia itu alim itu ini enggak kerana ni. Karena ada ni. Kalau siapa dapat yang banyak orang yang alim dia. Berarti ini berhajat kepada belajar, ngaji. Kalau kita belajar lama, tak tahu banyak yang nazari ni. Kita belajar sikit, tahu sikit. Nazari ni tak kira apa saja. Sebab banyak lagi yang majhul ni. Ini hak masalahnya majhul bagi kita. Pas majhul bagi kita buat mana, macam mana maklum. Maka membawa kepada nazari insya-Allah bab takrif. Bagi juga tasdik. Tasdik ni sama juga ada daruri nazari. Seperti kita katanya kita kata as-sama fawqana. Langit di atas. Langit di atas kita. Oh, okey. Tak payah berhajat kepada dalil. Semua manusia tahu langit di atas. Faham? Kayak ada gimana dalil. Mana dalil? Minal kitab was sunnah. As-sama fawqana, tak ada. Mana dalil Quran dan sunnah tak ada. Sebab ini daruri. Faham? Semua manusia tahu kata langit di atas. Al-ard tahtana. Bumi di bawah kita. Faham? Pun panggil tasdik. Apa tadi? Wukuk nisbah. Jadi kita pelakukan di atas ni. Ada dua perkara di sini. Tasdik. Jadi nisbah di antara maudhu' mahmud. Mana maudhu' ni? As-sama' ni mahmud. Yang hak di masalahnya kita katanya hak kita kena belajar supaya kita tahu as-sariqatul haram. Curi itu haram. Nak belajar tu. Bukan semua orang dapat ni. Banyak lagi. Ar-riba haram. Riba pula haram. Sudah. Riba. Apa riba? Riba ada apa pula? Kena tasawur dulu. Apa dia haram? Kena tasawur pula haram. Ini kita kena belajar ni. Jadi kalau kita tilik kepada ilmu tasdik yang belah ni, jadi manusia sama. Tapi kalau tilik belah ni, ini tempat beza ni. Dipanggil alim, jahil di sinilah. Jadi ilmu manusia ada dua. Tasawuf, tasdik. Kalau kita cakap pada hari yang dua ni, kita ada cakap, kita ada buah-buah, kita ada mengaji. Sebab kita keluar pada mulut ya. Dua ni saja. Mau ke mana? Ke jalan, okey? Jadi tasawur, jalan. Nak pergi beli apa? Pergi beli baju, okey? Tasawur. Pergi beli apa? Laptop. Apa laptop? Itu dah nazariah lah. Jadi dua tu saja. Saya mau kirim. Mana? Kalau kita cakap tu, boleh tak mau kirim? Saya tak boleh. Boleh. Saya mau ini satu, saya mau ini satu. Semua ni masuk dalam ni. Daruri. Ni tasdik daruri. Saya mau beli kitab, saya mau beli. Jadi semua tu ilmu manusia tak lepas pada ni. Daripada tasawuf dan tasdik. Yang bedanya ni, yang kita pasti kena belajar banyak-banyak ni,
tasawwur nazari, lepas tu tasdik nazari. Kalau ni tak belajar ni. Semua manusia tahu. Semua manusia sama. Tapi yang beda di antara manusia ni. Maka yang beda lagi ni, kalau kita nazari ni tak jelas. Tasawwur nazari tak jelas, jadi membawa ke tasdik tak jelas. Seperti kita katanya ilmu kalam. Ilmu kalam tu, contohlah kita kata, ilmu kalam mazmum. Kenapa dikatakan ilmu kalam mazmum ni? Ilmu kalam kita kata mazmum, contohlah kenapa? Ataupun maulidun nabi, maulidun nabawi, bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah kita kata, contohlah. Jadi ni panggil tasdik sebab ada dua ni ilmu kalam mazmum, ni satu, ni dua. Maulidin Nabi satu, dua, ni maudhu' mahmud, ni panggil tasdik. Tasdik kita kata betul tak ni? Tak betul bagi kita. Bagi kita ahli sunnah tak betul. Kenapa? Kesilapan dari tak betul kerana kesilapan ni. Tasawur dan ikut tasawur ni tak jelas. Tak jelas. Dengan sebab itulah hukum pun salah. Tapi itu kita kena tasawur dari awal. Ilmu kalam apa maksud ilmu kalam? Yang Imam Syafi'i mengharamkan ataupun yang suruh piak bagi ahli kalam, siapa ahli kalam? Kita tasawur dulu. Yang dihukum semata-mata. Adakah pada masa Imam Syafi'i itu Imam Asy'ari? Kita kata tak ada, belum lahir lagi. Kita boleh tak kita nak hukumkan Imam Syafi'i itu iaitu kena pada ilmu kalam Asy'ari? Tak boleh sebab Asy'ari tak ada lagi. Jadi kena cakap panjang ni. Jadi kita nak tasawuf jelas-jelas dulu. Begitu Maulidun Nabi Nabawi, kita nak hukum ni kita tengok dulu apa maksud Maulidun Nabi tu. Sebab tasawuf tak jelas ni lah, maka hukum pun fasik. Jadi silap. Tapi itu tasawuf ni penting ni. Semua ni terhenti dah ni. Nazari. Nazari. Apabila silap nazari ni, maka silap juga tasdik nazari. Sebab itulah maka penting di tasawuf. Tasawuf nazari sangat penting. Maka mantiklah sebagai alat untuk nak membetul, nak betulkan kesilapan tadi. Berarti bagi mereka, kita kata bagi mereka cakap macam ni, kita bolehlah hukum mereka ni tak belajar mantik. Walaupun kalau mereka belajar mantik tapi tak meraikan, tak menjaga kawaid mantik. Kalau benar-benar mereka geti mantik, mereka tak cepat hukum macam ni. Nak kata ilmu kalam mazmum, kena kata ilmu kalam mana ni? Al-Mu'tazili ke? Kena kait pula satu lagi. Ilmu kalam falsafi ke? Bolehlah kita kata mazmum. Kalau ilmu kalam mutlaqah tu, salah. Ataupun ilmu kalam karami ke? Karamiyah. Boleh? Ilmu kalam karami. Sebab mereka musyabbihah musyazzim, boleh kita kata mazmum. Boleh? Ia nak kait yang ada ataupun Maulidun Nabi Al-Mukhtalid bin Nisa Wariyah, boleh tak? Boleh kita bid'ah dalalah, campur aduk jatuh betina, boleh. Ni Maulid semata-mata tak boleh. Jadi kena tasawur ya baik. Maka ilmu mantik ni lah. Alhamdulillah. Kemudian kita bertiskan ni insya-Allah kita sambung pula kata nazim kita. Kami kata nazim kita rahimahullahu taala wa qaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i wan nazari mahtaju lit-ta'ammuli wa aqsuhu wad-daruriyul jali wa ma bihi ila tasawwurin wusil yud'a bi qawli syarin fanabtahil wa ma litasdiqin bihi tuwsila bi hujjatin tuqrafu indal unqala. Kemudian kita buktikan ni wallahu a'lam. Insya-Allah dah. Besok ni sehari ya. Sehari besok ni kita mulai 7.30. Sehari besok lah. Lepas tu kita mulai jam 9 lah. Sebab besok ni jam 9 tu ada urusan sikit. Kita mulai besok ni jam 7.30. Kita mulai live dan kita mengaji itu biasa. Lepas tengok setengah sebab jam 9 tu ada urusan.
Lepas tu selepas tu seperti biasa jam 9. Lepas tu kita cuti hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita cuti di minggu. Kami kata wallahu a'lam.